عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Yang Berusaha Pengetua Samrawang, Tuan Haji Aidil bin Mat. Seterusnya Tuan Encik Najah Salam, tolong kanan satu. Seterusnya Puan Ramlah binti Mamat. Seterusnya Puan Wan Najibah binti Wan Sulaiman, tolong kanan kurikulum. Seterusnya sahabat-sahabat seperjuangan di Sekolah Agama Menengah Rawang di Samer. Dan yang diraikan pada pagi ini tetamu yang hebat dan begitu kagum ya. Dan yang diberi peluang untuk kita bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz, Alhamdulillah, iaitu Ustaz Muhammad daripada Samti KKB. Kami pihak sekolah menunggu selama ini, dah meminang banyak kali tak dapat-dapat ni. Jadi Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bersua dalam program untuk tazkirah dan juga tahlil perdana, ya, guru-guru di Sekolah Agama Menengah Rawang dan staf Samir. Dan mudah-mudahan saya doakan pada semua kita diberi kesihatan dan mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Amin. Jadi pertama sekalinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat juga kita adakan secara Google Meet, ya, sekadar maya. Kalau ikut program untuk makluman Ustaz Muhammad, kita adakan program sebegini setiap tahun, ya, bila tiba sejak Ramadan. Jadi antara yang kita akan adakan ialah tahlil perdana, ya. Dan selain itu kita ada program Ihya Ramadan, bermula daripada pengisian pada pelajar berkenaan dengan tadarusnya, ceramahnya, nuzul Qurannya, ambang Ramadannya, macam-macam program yang kita sediakan sepanjang bulan Ramadan ni, ya. Dan kali ini, tahun 2021 ni, kita buat versi pandemik COVID-19 ni, untuk teruskan juga program tahlil perdana ini. Dan pada pagi ini, setakat ni yang akan bersama dengan kita, kalau ikutkan guru dan staf ya, semua yang berada di Samir dan tidak pada anak-anak murid kita. Dan mungkin ada juga mak dan ayah, ya, yang turut bersama dengan kita untuk bersama-sama mendoakan, ya, tahlil arwah dan juga mendengar ceramah iaitu berkenaan dengan tazkirah Ramadan, sekitar Ramadan insya-Allah. Jadi untuk yang pertama ni, pihak majlis ataupun pihak sekolah akan adakan sikit tahlil perdana dan insya-Allah Ustaz Muhammad dah begitu lama berkecimpung dalam tahlil ni. Cuma kita tidaklah ada makan ni. Kalau makan nantilah saya pergi ke KKB, saya belanja Ustaz insya-Allah. Ataupun Ustaz Najah wakilkanlah dia belanja. Ustaz Najah kan, Ustaz Najah dah tunjuk macam ni dah. Jempol ya. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa, jadi saya minta Al-Fadhil Ustaz Muhammad untuk meneruskan, ya, menjadi khalifah tahlil perdana kita. Secara umumnya Ustaz, tahlil ni kita tak sempat nak membuat satu slideshow ataupun PowerPoint, tapi secara umumnya ini adalah penyumbang-penyumbang daripada parent dan mungkin ada daripada staff-staff, ya. Jadi kita kuali Alhamdulillah, maknanya setiap orang tu kadang-kadang ada masuk 4, 5 nama-nama arwah, mungkin mak, ayah, saudara mara dan sebagainya. Jadi secara umumnya, maknanya mudah-mudahan kita mendoakan dan buat tahlil arwah, sekiranya ada kebaikan, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan kebaikan itu kepada arwah almarhum dan juga almarhumah insya-Allah. Dengan segala hormatnya, Jelis mempersilakan.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى بسم الله محمد وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى روح والينا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى أرواح بأسماء مكتوبة ومقصودة وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أرزقك فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله حواليها الأحياء وعليها الأموات وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها من جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملل علينا يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ينتهي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب من القرآن العظيم، وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه يا الله، وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الساعة المباركة هدية منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة، وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من استمعنا هنا بسببهم، وخصوصا إلى أرواح بأسماء مقصودة ووصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والينا ومشائخنا ووالدهم ومشائخهم ورجال المسلمين مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعل فيهم صحائفنا وصحائف والدينا وسادات الحاضرين ووليهم الجميع برحمة ورضوان، وادخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارح قبرهم برائحة الجنة، ونور قبرهم بنور الجنة، واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم انقلهم من ضيق القبر والمحروب إلى الجنات كجنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفوش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وأتميتنا، إنك على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Ustaz Muhammad. Tapi jangan keluar lagi. Yang ni kira sambil-sambil. Okey, terima kasih. Jadi selesai sudah untuk kita buat tahlil perdana. Jadi untuk seterusnya pihak majlis ataupun pihak program mengalu-alukan ya untuk aktiviti seterusnya ialah ucapan pengetua Sekolah Agama Menengah Rawang Ustaz Tuan Haji Muhammad Adil bin Mat ya, untuk memberi sedikit sepatah dua tiga patah ya untuk program pada pagi ini. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang dimuliakan ya, tamu jemputan kita pagi ini Ustaz Muhammad daripada SAMT KKB, Barisan Pentadbir Samrawang, barisan guru-guru dan juga
AKP. Jadi alhamdulillah pagi ni kita dapat bersama-sama dalam satu program ya, yang program yang baiklah untuk kita ikuti pada pagi ini ya. Samping santai-santai kita pada hari ini hari pekerja 1 Mei hari pekerja, memang hari kita lah dan terima kasih banyaklah, terima kasih dan tahniah kepada jawatan kuasa yang telah mengatur dan melaksanakan program pada pagi ini ya. Mudah-mudahan program yang segini di samping dapat input-input yang berharga pada pagi ini daripada penceramah kita pagi ini, juga secara tak langsung dapat mengisi satu hari ya dengan satu amalan, iaitu mendengar ilmu-ilmu ataupun ceramah ataupun satu ilmu, satu masa yang kita boleh kongsikan bersama ya, input daripada penceramah yang kita jemput pada pagi ini ya. Jadi saya pun tak nak bercakap panjang lah sebab kita nak dengar daripada orang yang kita jemput dan saya pun Ustaz Jadi ni tiba dia terkejut panggil saya bercakap kan. Jadi terima kasih banyaklah kepada semua yang berada dalam program ini. Saya tengok ada 44 orang yang kita sepatutnya ada 52, 62 campur penceramah jadi 63 dan ada yang masih lagi berusaha untuk join tapi tak dapat lagi ya. Dan itu sajalah ucapan daripada saya. Terima kasih semua, tahniah program yang segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Maidik bin Mat selaku ucapan 2-3 perkara yang disebutkan tadi Jadi untuk seterusnya, jadi kita tidak melengahkan masa lagi tiba acara kemuncak kita pada pagi ini, berkisahkan tentang tazkirah Ramadan. Dan tajuk kita kali ini ialah Fasar Ta'akhir Ramadan, di manakah kita? Persoalan itu kita akan dengar jawapan yang akan dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jelas suara saya? InsyaAllah Jelas. Okay. Jelas. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Yang berusaha Tuan Ustaz Aidil bin Mat, Pengetua SAM Rawang, Pengerusi pengacara majlis, Baisan Pentadbiran, dan juga guru-guru, staf SAM Rawang. Terlebih dahulu kita sama-sama mengikhlaskan diri dan rasakanlah bahawasanya pertemuan kita ini pertemuan kerana Allah, dan moga-moga dapat merapatkan hubungan ukhuwah di antara kita, dan seterusnya kita sama-sama dapat menghidupkan Ramadan dengan pengisian yang dikatakan majlis ilmu, merupakan majlis yang di mana para malaikat berhimpun di keliling kita dengan mendoakan kita kerahmatan dan pengampunan. InsyaAllah kita berada di taman-taman syurga, dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala di Ramadan ini, amalan yang kita amalan halawah telinga ini sebagai satu ibadah untuk kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini kita bertemu dalam berbentuk bukan bersemuka, tetapi kita bersyukur kepada Allah. Kita sama-sama kita memuhasabah, kita dah masuk iaitu 1/3 akhir Ramadan. Kalau sebelum ni tuan-tuan kita dah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala lah masa bulan Rajab lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan
kita mohon pada Allah nak bertemu dengan Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami bulan Rejab dan bulan Rejab lagi dah kita dah berdoa, kemudian dipanjangkan umur dapat bertemu dengan Sya'ban, dan akhirnya hari ini doa kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat beramal di bulan Ramadan ya dalam suasana keadaan yang berbeza jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lampau. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama merafak. Pertama sekali kita bersama-sama merafakkan kesyukuran dan kita bermuhasabah sejauh manakah kita sekarang berada di mana. Kalau dulu kita tunggu-tunggu Ramadan. Aku mengharamkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Kita dah berangan-angan dah bertekad dah untuk lebih sempurna, sebab pengalaman tahun lepas kita tak dapat melaksanakan sembahyang tarawih di masjid, tak dapat melaksanakan sembahyang Jumaat, tak dapat kita berbuka puasa bersama sahabat-sahabat jemaah masjid, tak dapat bersama-sama kita bertemu dengan sahabat andai, hatta sehingga raya pun tak beraya kita. Kan? Alhamdulillah pada tahun ini kita dapat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cari kendalikan ataupun kita renung kembali ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Moga-moga Allah kata apa? Moga-moga puasa itu kamu ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan iaitu orang-orang yang beriman. Yang pertama, 3 perkataan yang kita perlu ambil perhatian. Yang pertama, Allah menyeru dengan kasih sayang orang-orang yang beriman. Kemudian Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kesan daripada puasa, apakah objektif puasa itu, matlamat puasa itu, Allah perintahkan kepada kita supaya kita ini akan keluar daripada Ramadan, selesai daripada Ramadan, kita dianugerahkan ataupun mendapat harapan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dengan puasa itu kita menjadi manusia orang yang bertakwa, hamba Allah yang bertakwa. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kewajipan puasa ini adalah matlamat dia untuk menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Sebab itu siapa-siapa yang rasakan bulan Ramadan hadir, sampai bulan Ramadan dia rasakan berpuasa, wajib berpuasa, sekadar itu saja, maka dia rasakan bahawasanya puasa itu, Ramadan itu, puasa itu adalah matlamat, bukannya alat. Sedangkan Allah kata puasa itu sebagai satu alat untuk capai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tak boleh berhenti saja. Kalau sekarang ni dah 2 minggu, dah 2/3 dah kita lalui bulan Ramadan, kalau kita terasa tak ada peningkatan ketakwaan, tidak, di manakah kita sekarang ni berada? Kita muhasabah, adakah makin jauh ataupun makin tidak memberi kesan kepada puasa kita? Sepatutnya semakin lama graf tu naiklah, tinggi. Nak sampai ketakwaan ni 10 akhir Ramadan ni, takut-takut kita di kalangan kita nanti takut-takut makin surut pula, jatuh graf dia. Subhanallah ma'bud, jom cabut, 8 dah cabut. Tuan-tuan, takut-takut kita sedang Allah sediakan di penghujung ni. Sebab tu dalam di akhir Ramadan, 1/3 akhir Ramadan ni, Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita perlu
kita perlu loba ataupun bersungguh-sungguh untuk mencapai malam Lailatul Qadar itu. Kita mencari-cari, berusaha bersungguh-sungguh untuk capai, iaitu malam Lailatul Qadar yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah suatu madrasah. Kenal, kita selalu dengar madrasah Ramadan, madrasah Ramadan. Bulan pendidikan. Sebab itu kita pun kalau kat sekolah kita buat kursus pada pengawas-pengawas. 2 hari, 3 hari ataupun 2 hari, 3 hari, 2 malam sebagainya. Kita buat kursus untuk apa? Apakah objektif kita berkursus? Bukannya sekadar sebagai dia jalan saja, sekadar memenuhi takwim sekolah saja, tetapi kita nak menghasilkan pengawas-pengawas itu adalah yang berdisiplin. Pengawas-pengawas itu yang mempunyai berintegriti dalam jiwa dia. Itu kita lihat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa untuk kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengisian hari ini tuan-tuan, kita kalau kita lihat zaman sekarang ni peningkatan jumlah COVID kan yang mendadak, kita bertakut lah. Masa dia ustazah tak boleh balik kampung tahun ni kan, COVID-19 meningkat dan kita tengah kerajaan tengah berikan vaksin. Sebab tu kadang-kadang kita sibuk dengan vaksin bila aku nak divaksinkan. Tetapi kadang-kadang itu jasmani tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita ramai di kalangan kita ataupun orang yang di luar sana tuan-tuan tidak memikirkan tentang vaksin untuk qalbi, untuk hati mereka. Hati ini kalau 3 hari tak diberikan makan, dia akan sakit. Kalau 7 hari dia akan mati. Kita pada pagi ini alhamdulillah kita dapat bertemu. Moga-moga pertemuan kita ini satu suntikan kepada kita untuk mengharungi malam 10 akhir Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dan kita mohon pada Allah kita kecapi dan juga digolongkan orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebab itu kita perlu suntikan. Pada pagi ini saya cuba memberi suntikan kepada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan untuk divaksin ini supaya jangan gagal. Visi atau misi ketakwaan itu yang dikehendaki oleh Allah itu jatuh ataupun gugur ataupun gagal untuk capai. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kita, maknanya kita hitunglah diri kita ni ataupun bermuhasabah, merenung diri kita sebelum kita ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam proses iaitu dah sampai di kemuncak dia. Kalau malam anugerah tu kemuncak anugerah. Kita lihat di masjid-masjid sekarang ni mula kurang lah. Di surau sembahyang jemaah pun kurang. Kemudian sembahyang tarawih pun kurang. Itu jemaah-jemaah yang tersingkir tuan-tuan. Dalam akademik Ramadan. Sebab tu anugerah ketakwaan ni di hujung Allah letakkan di hujung tu. Ramai yang di kalangan kita gagal tuan-tuan. Di kalangan orang Islam gagal untuk mencapai ramai yang tersingkir daripada akademik Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Kita dah dengar ceramah kat mana-mana dengan zaman teknologi ini dekat kereta kita dengar ceramah, dekat rumah kita dengar ceramah, dekat handset kita macam-macam mana dan ketika bila masa kita boleh dengar ceramah berkaitan dengan Ramadan tuan-tuan. Allah dah tahu dalam hadis kursi ni, Allah dah promosi dah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Habis sampai bulan Ramadan saja pintu-pintu syurga dibuka. Allah dah promosi dah. Buat amal. Kalau pergi ke kedai tu promosi hebat kan. Lagi-lagi nak raya ni. Lagi-lagi ustazah tu kat sekolah
S3 KKB minggu ni, minggu depan lagi lah banyak kuih-kuih akan sampai. Kan? Berpusu-pusu, macam-macam. Dekat mana-mana pun sibuk dengan dengan promosi hebat. Layari dekat pembelian pakaian yang murah, kita sibuk dengan tu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kita abaikan promosi yang Allah dedahkan, yang Allah beri sampaikan kepada kita, dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam pun mengisytiharkan dalam hadis kudusinya, iaitu puasanya, hebatnya puasa tuan-tuan, iaitu kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Kalau puasa ni hebat, ibadah puasa ni tuan-tuan, hebatnya Allah sendiri yang menilai, memberikan pahala kepada kita, bukan malaikat. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Mereka hamba-hamba aku berpuasa, dalam hadis kursi, hamba-hamba aku berpuasa dia kerana aku. Sebab itu ibadah perintah puasa ini suatu ibadah yang dikatakan ibadah yang kita ni ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain tuan-tuan, dan banyak gangguan. Kalau dia seorang imam, dia terganggu dengan ada perasaan riak, ujub dan sebagainya. Kalau dalam kita beribadah, dalam ibadah haji, ada di kalangan kita ni yang nak pergi haji sebab malu. Kawan-kawan aku yang sebaya semua dah pergi haji, aku dah tak pergi haji lagi. Aduh, letih lah. Kan? Malu. Ataupun panggil Pak Mat. Janganlah panggil aku Pak Mat. Panggillah aku haji, aku dah haji 2 kali ni. Kan? Kadang-kadang orang nak title haji tu. Ada perasaan riak. Orang derma pun ada perasaan, tampal nama aku. Kat mana nak tampal nama aku? Sumbangan aku besar ni dalam projek ni. Tampal lah dekat mana-mana yang patut tampal. Kadang-kadang ada perasaan. Tetapi puasa tuan-tuan, nak ceritakan ibadah puasa, suatu ibadah yang ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau berpuasa, kita boleh makan. Kat mana-mana boleh makan. Ataupun dekat tempat-tempat orang yang tidak dilihat oleh orang. Tetapi kita tak hentikan makan, dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa itu disebabkan apa? Sebabkan kita beribadah memang ikhlas kepada Allah. Sebab itu kita tak boleh riak, nak tunjuk-tunjuk. Nak tunjuk-tunjuk letih puasa. Mat, kau letih ni Mat? Aku puasa lah. Aku pun puasa juga. Tak boleh tunjuk. Sebab dia itu satu amalan perintah Allah, ibadah, iaitu suruh tinggalkan. Imsak, berhenti, jangan lakukan. Memang perkara-perkara yang suruh berhenti, makan, jangan makan, itu perkara-perkara yang dikatakan tidak boleh mendatangkan perasaan riak. Tak ada boleh tu. Orang nak jauhi zina, orang nak jauhi curi, itu satu tegahan satu tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak boleh tunjuk-tunjuk, satu amalan yang kita tak boleh tunjuk-tunjuk. Itu je, imsak. Sebab tu ibadah hebatnya puasa ini, kita iaitu beribadah dengan penuh keikhlasan. Yang penting kita cuba hiasi, suburkan. Dengan kita dah ikhlas dah, kita nak tambahkan lagi dengan tawaran Allah dan juga Nabi Muhammad SAW dengan tawaran yang hebat. Kita cuba hidupkan. Lagi-lagi di penghujung-penghujung ni lagi besar kehebatan di malam 10 akhir Ramadan. Dengan iktikafnya, sampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam bukan saja dia berusaha, tetapi dia mengejutkan lagi ahli rumahnya untuk mendapatkan ataupun menghidupkan malam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita iaitu kita sama-sama kita renung bahawasanya puasa ini tuan-tuan untuk bulan pendidikan madrasah pentadbiran untuk kita. Dan juga kita teringatlah bahawasanya kita semua tuju, semua hendakkan syurga. Tanya siapa-siapa je, kau nak syurga tak? Aku nak syurga. So, tanya siapa-siapa, tanya orang yang kerja mencuri ke, kau nak syurga tak? Aku nak syurga. Walaupun dia tak yakin tentang syurga tu, tapi dia nak syurga. Kau nak masuk neraka? Tak nak. Tak nak. Kalau budak kecil sekolah rendah sebut nak masuk neraka, nangis dia. Walaupun dia tak sampai ke tahap keyakinan. Semua nak syurga. Kita mohon pada Allah syurga. Iaitu sampaikan Rasulullah ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha.
Apa doa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ya Allah. Kurniakan kepada kami syurga ya Allah. Wa na'udzu minka min sakhatika wan nar. Jauhkan kami ya Allah daripada neraka. Tuan-tuan dan mati Allah. Dalam kita nak memburu syurga, nak memburu pengampunan Allah di bulan Ramadan ini tuan-tuan, maka sudah pastilah kita perlulah ada kesabaran. Kesabaran. Sebab itu kita bincangkan yang pertama sekali itu tentang keimanan, keyakinan kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran berkaitan dengan iman ni. Sebab Rasulullah sabdakan dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga wahtisaban, bersungguh-sungguh nak syurga, sungguh-sungguh kena nak mengharap sangat syurga. Macam mana orang yang dikatakan doa nak syurga, dia tu mengharap betul-betul syurga, maka Allah berikan perintah. Allah tawarkan lagi banyak-banyak perintah sunat yang kita boleh lakukan. Sejauh mana kita sungguh-sungguh ataupun tidak. Allah nak lihat. Sebab apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Dalam kita berdoa pada Allah nakkan syurga, dalam waktu yang sama Allah kata pertikaikan, mempersoalkan kita dalam Al-Quran yang kita seringkali membaca tentang hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu menyangka, adakah manusia itu menyangka dia itu ahli syurga? An tadkhulul jannah walamma, adakah kamu rasakan kamu ni nak syurga, nak dapat syurga sedangkan walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sedangkan Allah tak kenal kamu, tak nampak kamu ini bersungguh-sungguh nak ke syurga. Wa ya'lamus sabirin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak nampak kamu ini sebagai orang yang sabar. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita mengharungi bulan Ramadan itu, syahrul Ramadan as-saumun syahrul sabr. Puasa adalah bulan kesabaran. Rasulullah SAW mengatakan bahawa puasa itu bulan kesabaran. Sebab itu perlu sabar. Dalam kesabaran ni tuan-tuan, iaitu yang kita bicarakan sabar ni ada peringkat-peringkat. Yang sabar paling tinggi tuan-tuan, iaitu kita bincangkan itu sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam nak melaksanakan perintah Allah. Tuan-tuan, sebab itu dalam ujian-ujian itu perlu kesabaran. Sebab itu ada dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala kata lagi am hasibtum juga. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massanhumul ba'sa'i wad-dharra'i wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Allah kata apa? Adakah kamu menyangka kamu ini menjadi ahli syurga, nakkan syurga, akan memiliki syurga, anugerah syurga pada kamu, sedangkan kamu tak datangi orang-orang sebagaimana orang yang didatangi dengan baksa, dharra, kemudian kemudaratan, keperitan kehidupan, zilzal, iaitu goncangan, hatta yaqula rasul, sehingga kan para rasul dan juga para yang beriman bersamanya, dia mengangkat tangan, mata nasrullah, ya Allah, bilakah pertolongan aku ya Allah? Bila pertolonganmu ya akan turun. Mata nasrullah, ya Allah, bila pertolonganmu? Allah kata apa? Ala inna nasrullah. Ingat bahawasanya pertolongan Allah itu hampir. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kesungguhan, nak ceritakan kesungguhan. Kita mohon pada Allah syurga, ataupun kita memohon macam biasa je. Ya Allah, macam semalam nak berdoa, ya Allah, Allah kau maha ketahui
Kalau nak bagi syurga, bagi-bagilah. Tak nak bagi pun tak apalah. Macam seolah-olah macam itu. Tak ada kesungguhan daripada kita. Sebab itu Allah kata, sebut lagi. Jahadu minkum. Kamu sungguh-sungguh nak syurga, maka tunjukkanlah kamu benar-benar. Iaitu dengan benar-benar kamu hendak syurga pada dengan melaksanakan perintah Allah. Sebab itu kadang-kadang orang kata, saya ni orang beriman. Saya ni orang beriman. Saya ni layak untuk masuk syurga. Apa ni? Iman mana kau tahu? Aku ni orang beriman. Iman dalam hati. Orang tak tahu. Aku ni orang beriman. Walaupun yang cakap tu seorang artis yang dedahkan aurat ataupun yang suasana dalam suasana keadaan yang yang memang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala adakan perintahkan puasa, nak tunjukkan niat tahu menilai sejauh mana di antara kita ini, mereka ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang tak bertakwa. Sebab itu Allah perintahkan. Sebab tu perintahkan semua tu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawasanya kami biarkan mereka, dia mengatakan aku beriman, aku beriman, aku beriman, sedangkan Allah dan tanpa ujian. Walaqad fatana alladziina min qablikum. Sedangkan mereka sebelum mereka itu telah diuji dengan ujian tersebut. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu. Maka dengan ujian tersebut Allah tahu, kenal, oh dia ni memang betul kata-kata dikata beriman, memang benar shadaqu. Wala ya'lamannal ladzi, dia itu yang kedua, iaitu barulah dengan ujian tersebut barulah tahu dia itu orang yang dusta, kata beriman. Sebab tu Allah perintahkan untuk laksanakan sembahyang, laksanakan puasa. Sebab apa? Sebab nak tahu, Allah nak uji sejauh mana. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kehidupan, Allah jadikan kematian dan juga kehidupan ini untuk apa? Untuk Allah nak uji di antara kita ni, para ustaz ini, yang manakah paling baik amalan? Ahsan, bukan paling akthar, bukan paling banyak, tetapi akthar, paling ahsan, iaitu paling baik tentang kualiti amalan kita. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kadang-kadang kita kejar sekadar untuk sah saja puasa. Sah saja puasa. Tetapi kita tidak tingkatkan, tidak merenung, tak muhasabah untuk tingkatkan ibadah puasa kita berkualiti, lebih berkualiti. Kalaulah dulu kita berpuasa, menahan makan dan minum dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit matahari sehingga terbenam terbitnya sehingga terbenamnya matahari, itu puasa kanak-kanak, tuan-tuan. Orang anak kita yang tadika macam itulah kita. Macam itu juga kita puasa. Macam mana anak kita yang umur 6 tahun, macam itulah kita puasa. 6-7 tahun puasa macam itu juga. Takkanlah kita tak ada peningkatan. Sebab itu dalam hal puasa ini kadang-kadang kita mengejar sah saja puasa, tetapi kita tidak mengejar penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kadang-kadang menjaga sungguh perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi kita abaikan apakah perkara-perkara yang boleh menghilangkan pahala puasa. Menghilangkan puasa, pahala puasa. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita sekadar fiqah saja, puasa tu sah diterima, sah tu sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang awam ni tuan-tuan, iaitu termasuk saya sendiri, kadang-kadang kita hanya sekadar untuk sah saja, tetapi kita tak mengejar kualiti sampaikan Allah terima. Kalau cantiknya kita mengharap bahawa ihtisabah, iaitu ihtisabah, mengharap sangat Allah terima puasa kita, maka Allah akan anugerahkan apa tadi? Ghufiyallahu ma taqaddama min dhanbi. Sebab tu ada orang berpuasa sekadar tu je. Cakap mulut-mulut dia boleh menghilangkan pahala puasa dengan riba, dengan menipu, dengan mengumpatnya, tak jaga, menyebabkan habis sia-sia pahala puasa kita. Sebab apa? Rasulullah kata, kam sa'imin laisa min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa ramai orang yang berpuasa, tidak ada baginya laisa lahu illa ju' wal atas, min siyami illa ju' wal atas, kecuali lapar dan juga dahaga saja. Nauzubillah. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita kembali tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan sabar ini tuan-tuan. Saum, kita cuba moga-moga kita dapat berbekalkan kesabaran ini. Kita walaupun kita dah meninggalkan Ramadan ni, kita bekalkan sabar ini. Moga-moga sekurang-kurangnya kita tahu bahawasanya nak memiliki syurga, kalau kita ni nak menjadi ahli syurga, kita perlu banyak sabar. Bersabar yang pertama iaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar, kena sabar. Tuan-tuan, kita dalam Ramadan ni banyak sabar, banyak perlukan kita banyak kesabaran. Dalam waktu yang sama, hari malam kita nak sedekah, nak keluarkan duit, nak hulurkan sumbangan, orang yang susah, ramai ibu bapa, ibu bapa anak murid kita yang kena buang kerja. Ada yang makan ke, kalau betul-betul kita siasat, walaupun kita betul-betul kita teliti, ada di antara mereka yang suka ayahnya kena buang kerja, ada ayahnya kena berhenti kerja, kena tukar kerja ke tempat yang jauh, ada ayahnya yang sakit. Kita kadang-kadang nak sedekah kata rasa berat. Syaitan memberi jaminan, memberi janji dengan kefakiran. Allah pula janjikan dengan maghfirah wa fadlah, iaitu dengan pengampunan dan juga kelebihan ataupun kebaikan yang banyak. Tapi kadang-kadang kita ikut juga hasutan syaitan. Tuan-tuan. Sebab itu kita kena sabar dalam sabar mengharungi kehidupan nak melaksanakan ibadah. Kita nak bersahur, bangun pagi tuan-tuan. Pukul tak pernah bangun pagi, tiba-tiba bangun pagi, waktu sembahyang subuh berjemaah, nak tunggu waktu subuh. Kadang-kadang kita gagal, tidur terus. Tak ada nak sembahyang di masjid, sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjanjikan kalaulah sembahyang fardu itu, sembahyang benda-benda sunat, di pahalanya sebesar pahala orang yang melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan. Manakala orang yang melaksanakan ibadah fardu tuan-tuan, Allah gandakan di bulan Ramadan sebanyak 70 kali gandaan. Tuan-tuan, kalaulah umpam kita ambil satu kiasan lah, ambil bandingan lah, kalau sembahyang subuh berjemaah tuan-tuan. Sembahyang subuh berjemaah, kemudian pahala yang hadis baginda, siapa-siapa yang dapat melaksanakan sembahyang subuh berjemaah seolah-olah dia menghidupkan seluruh malam dia menghidupkan. Dalam waktu yang sama tuan-tuan, pergi ke masjid dapat 27 kali ganda bagi orang yang bersembahyang berjemaah. Kemudian dalam waktu yang sama Allah gandakan 70 kali di bulan Ramadan ini gandaan sembahyang fardu yang dilaksanakan. Kalau kita kira, Masya Allah, terlalu banyak ya tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan, sebab apa kita gagal? Sebab kita kurang ini keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita kurang. Sebab tu kalau kita pun, sebab tu kita tengok tuan-tuan, kalau orang dengar masjid, dengar azan pun, walaupun ada kereta, rumah dekat 100 meter je depan sebelah rumah je, ataupun boleh pun pisah dengan pagar, sebelah dengan pagar masjid je pun. Tapi tak ada keimanan tuan-tuan, tidak ada keyakinan, tidak nampak. Memang pahala nak syurga itu suatu perkara yang gaib. Pahala nak beli syurga itu pun dengan pahala. Pahala tu perlukan perkara yang gaib dan perlukan keyakinan dan keimanan. Sebab tu para sahabat, kita tengok macam mana sahabat berperang, macam mana berjihad sungguh-sungguh, sanggup meninggalkan kampung halaman di Mekah itu, pergi ke Madinah, tinggalkan harta dia, tinggalkan rumah dia, tinggalkan kebun-kebun mereka, tinggalkan isteri, sanggup berpisah dengan isteri, sanggup macam perjalanan yang begitu jauh sekali dengan berjalan kaki dan juga dalam suasana keadaan ketakutan. Mereka sungguh-sungguh hendakkan syurga, nak selamatkan iman. Dia sungguh-sungguh imana wa isaba, bukan sekadar iman saja mengaku iman, tapi sungguh-sungguh tunjukkan kesungguhan itu. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain nampak kita bahawasanya memang sungguh-sungguh. Itu dikatakan di mereka itu ahli syurga tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Dalam kita nak melaksanakan perintah Allah, perlukan kesabaran. Nak melaksanakan sahur, nak ada lagi-lagi 10 akhir Ramadan, sepatutnya kita lagi
kita bersemangat dan perlukan banyak kesabaran. Banyak ni nak lawan ni, nafsu apa ni membeli belah dah lain dah. Kemudian nafsu kuih muih lain dah. Nafsu apa ni kita berlawan ni. Sebab tu nak tentang benda-benda nafsu-nafsu yang jahat ini yang boleh menggagalkan kita untuk menuju syurga Allah, yang boleh menggagalkan untuk dianugerahkan maghfirah pengampunan Allah, maka benda-benda ini yang kita perlu lawan dan perlukan banyakkan kesabaran. Jahadu minkum wa ya'lamus sabir. Perlukan kesungguhan nak tentang betul tentang apa ni, maksudnya kita lawan nafsu tu, kita terus iaitu sungguh-sungguh nak dapatkan malam Lailatul Qadar, seterusnya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala malam kemuncak iaitu malam Lailatul Qadar dengan dianugerahkan ghufira lahu ma taqaddam min dzambi, diampunkan oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita kembali dalam nak laksanakan ibadah. Kita bicarakan ni untuk 10 akhir Ramadan, dan juga kita kalau dah keluar, walaupun dah tinggalkan Ramadan ini, tuan-tuan, kita bekalkan ingat bahawa sini syurga itu harganya mahal. Yakin bahawa sini harganya mahal dan perlukan perjuangan kita perlukan pengorbanan kita, perlukan barulah Allah kenal kita ni orang yang sabar. Kalau kita tak ada berjuang, tak ada nampak kesabaran kita. Sejauh mana, mesti ada ujian dulu. Ada ujian, barulah nampak dia itu bersungguh-sungguh. Barulah Allah nampak kita ini orang yang sabar. Tuan-tuan, kita kembali. Dalam kita melaksanakan perintah Allah, sebab itu kerana memang perkara yang amat sukar, iaitu ranking yang paling tinggi, perlukan banyakkan kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah. Dari kalau bab sembahyang tu, sebelum takbiratul ihram tu, kena sabar, nak menghilangkan perasaan riak. Sebab ada yang berpuasa tak ada pada baginya kecuali lapar dan juga dahaga. Ada orang sembahyang tetapi ada yang mereka itu penghuni api neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sembahyang pun ada masuk neraka. Orang yang berpuasa pun ada dapat lapar dan juga dahaga. Maka kita perlu, iaitu dalam melaksanakan perintah Allah, perlukan kesabaran. Yang pertama, sebelum kita laksanakan ibadah tertentu tu, sebelum daripada melakukan ketaatan, kita kena betulkan niat, keikhlasan. Kemudian ketika dalam sembahyang pula, sabar kita dalam keadaan sedang mengerjakan sesuatu ketaatan itu supaya tidak lalai. Kita jangan fikirkan benda-benda yang lain. Kita nak datangkan khusyukan kepada kita supaya kita ini mengharungi kehidupan dalam suasana keadaan mengharungi ibadah, melaksanakan ibadah dengan penuh tawaduk, khusyuk dan juga tawaduk. Dan seterusnya yang lepas beramal pun kita perlu sabar. Janganlah melihat diri sendiri segan ataupun diri sendiri dengan pandangan yang ujub, iaitu berbangga-bangga dengan diri dengan amalan yang kerjakan, maka boleh menyebabkan sia-sia amalan kita. Kesabaran dalam nak menjalankan perintah Allah sebelum, tengah ibadah, selepas ibadah, itu perlukan, semuanya perlukan kesabaran. Tuan-tuan yang rahmati Allah, sabar yang kedua, sabar yang paling tinggi, tuan-tuan. Yang kedua rendah sikit, iaitu sabar dalam mengharungi, iaitu meninggalkan perkara-perkara maksiat dan juga perkara-perkara yang haram. Perlukan kesabaran. Kita puasa sebab tu kadang-kadang ada orang yang diuji oleh Allah berbagai-bagai ujian. Ada yang zaman dahulu dalam Quran tu Allah ceritakan Fir'aun. Fir'aun tu ada kekuasaan, Allah bagikan kekuasaan pada dia, ada kekayaan pada dia, tetapi gagal dalam ujian. Maka dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, malah dia mengaku Tuhan. Allah ulang-ulang cerita tentang Fir'aun ni berulang-ulang untuk menjadi tatapan kepada kita. Ada orang dikatakan punya harta yang banyak tetapi Allah tenggelamkan. Dalam Quran menceritakan tentang Qarun. Allah bagi nikmat dia, ujian pada dia. Digagal. Malah harta yang tak dapat dia ada kuasa, Fir'aun ni ada kuasa, dia melakukan kuasa itu dengan melakukan kezaliman.
membunuh anak-anak dan juga sebagainya, merasakan bahawasanya orang-orang perempuan ni dipandang hina. Orang-orang lelaki ini dirasakan bahawasanya kehidupan dia boleh menggugat kekuasaannya, diperintahkan supaya anak-anak lelaki dibunuh. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali, kita dalam suasana keadaan kita ini, iaitu sabar yang ketiga, iaitu sabar dalam sesuatu ujian, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyakitkan. Ini perlu kesabaran. Dalam kehidupan kita tak lari, tuan-tuan. Tak lari daripada tiga-tiga ini. Dalam seiring, tuan-tuan, kita akan hidup, kita akan bertemu. Yang penting kita setkan ataupun menerima bahawa hakikatnya nak syurga itu kita akan lalui tiga-tiga ni. Umur kita, kalau dulu kita sekarang ni dalam suasana keadaan umur saya dah 50 tahun ni, dah maksudnya kalau jumpa kawan-kawan, kalau dulu kita masa budak-budak sekolah kita main aja kan. Kemudian dah tukar sekolah menengah, tanya kau sekolah mana, kau kat mana. Kemudian dah kerja, kau kerja kat mana. Waktu 20-an, 30-an pula tanya berapa orang anak. 40-an pula tanya kau dah berapa orang anak dah. 50-an tanya jumpa kawan sebaya, tanya apa? Kau sakit tak? Kau ada sakit apa? Tanya sakit. Bila aku ada sakit di darah tinggi semacam-macam, itu yang dibicarakan kalau bertemu rakan sebaya. Kalau 60-an pula tanya, 50-an tanya pula sahabat kita yang meninggal. Tuan-tuan, kita akan melalui kehidupan itu, tuan-tuan. Kita akan lemah, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam saya kemarin saya ziarah guru yang pencen, Ustaz Rosli, dia ada stroke, bau pencen 2 tahun lebih, dia kena stroke. Ziarah dia, tonok dia, tengok kawan sahabat-sahabat datang yang sejawatan yang sama-sama mengajar dekat Samtouch tu, mengajar dekat KKB, sama-sama ziarah, seronok dia. Allah, syukur sungguh. Kat rumah seorang, anak semua dah kahwin dah, seronok dia. Terasa tengok sahabat-sahabat kita yang sakit, tuan-tuan. Ujian kita akan lalui itu, tuan-tuan, itu ujian tersebut. Tak ada kalau Allah anugerahkan umur yang panjang, tuan-tuan, Allah akan berikan ujian itu. Sebab itu kita perlu bersabar dalam ujian tersebut. Sabar dalam sesuatu ujian dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian, tuan-tuan, perlukan kesabaran. Sabar dalam ujian keperitan kehidupan ni, tuan-tuan. Ujian ni kadang-kadang ada di kalangan kita, di kalangan manusia ni, tuan-tuan. Ada label yang bawah sekali. Allah uji dia sedangkan dia tak tahu objektif Allah uji dia supaya dia kembali kepada Allah. Dia rasakan dia adalah tanda sayang Allah pada dia, nak ajak kembali. Wala nudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami kenakan azab yang kecil, bukan azab yang besar. Supaya apa? Supaya mereka kembali. Allah nak pujuk, sayang pada kita. Sebab tu Allah bagikan kita ini sakit kadang-kadang, tuan-tuan. Allah bagi kita yang sakit. Dan kita perlu tahu bahawasanya ada di kalangan manusia ni, kalau Allah uji tahap yang label yang paling bawah sekali, dia mengkritik Allah, marah. Apa yang Allah lakukan dekat aku ni? Tak patut aku kena. Orang sepatutnya bagilah orang lain, bagi jiran sebelah. Sakit aku ni, sakit tu kena kat aku pula. Aku beribadah, laksanakan perintah Allah, dia tak tahu, tuan-tuan. Allah sayang pada dia. Sayang pada dia. Jumpa apa ni ada di mereka, maksudnya orang yang marah pada Allah, rasakan Allah tak adil, berikan ujian pada aku sedemikian rupa, tak adil, maka kita hilang keimanan kita, iaitu rukun yang 6 itu, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Sebab itu kita dalam suasana keadaan, kita jangan sampai kita mengkritik Allah. Musibah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti bersangka baik. Yang itu pertama, tuan-tuan, dia bersangka buruk pada Allah dan dia mengkritik Allah, marah pada Allah, rasa Allah tak adil, itu ranking yang bawah sekali, tuan-tuan. Tak ada sabar, ujian. Allah satu lagi, Allah bagi ujian di tahap yang kedua, iaitu tangga yang kedua, sabar. Dia tahu sabar. Sabar. Ni orang Cina pun sabar, tuan-tuan. Kena musibah, sabar.
Mai, sabar, sabar. Dia ada sabar. Sabar gitu je lah. Tapi kita nak kalau boleh kita nak tingkatkan, bukan sekadar macam orang label orang kafir pun boleh sabar tuan-tuan. Tetapi yang kita tengok iaitu yang kita nak tingkatkan lagi, kalau kita dapat ujian selepas ini tuan-tuan, kita bertekad, kita redha pada Allah. Redha pada Allah. Semua saya akan sakit tuan-tuan. Kalau umur diberikan panjang pun dalam suasana keadaan lemah. Allah dah firmankan dalam Quran, makin lama makin lemah. Macam kanak-kanak juga kembali pada kanak-kanak. Akan lemah. Tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu Wa Taala nak hadirkan supaya ujian itu kita lepas kalau kita dalam Ramadan ke ataupun kita sampaikan pesan ke orang lain pun supaya mereka ini apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada perasaan redha. Redha pada Allah. Redha Allah. Dia redha pada Allah Subhanahu Wa Taala kenakan dia dan yakin bahawasanya kalaulah dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, kalaulah tercucuk jari pun, duri tercucuk jari pun ada Allah mengampunkan, menggugurkan dosa dalam waktu yang sama tuan-tuan. Dalam waktu yang sama, iaitu apatah lagi Allah bagikan kebaikan, menghapuskan dosa dalam waktu yang sama tuan-tuan, Allah akan berikan pengampunan dan sepatutnya kita bersangka baik pada Allah dan juga yakinlah bahawasanya Allah sayang pada kita. Ini redha. Ada perasaan timbul perasaan redha, aku redha. Aku nampak meninggal dunia memang sakitlah, aku redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah anugerahkan kepada aku sakit, Allah berikan aku sakit, aku redha pada Allah dan dia tahu, dia yakin bahawasanya setiap ujian yang diberikan itu ada hikmah. Dia bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia berdoa dalam waktu yang sama dia redha. Tak bagi kesembuhan pun dia redha pada Allah. Dia sungguh-sungguh minta juga tuan-tuan. Tapi kalau tak dapat pun dia redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sembuh tak apalah. Yang penting dia yang itu dikatakan orang yang redha. Tahu tak? Ada lagi tahap yang ketiga, yang keempat tuan-tuan, iaitu level yang paling tinggi lagi. Allah uji dengan kepahitan kehidupan. Dia boleh menjadi hamba Allah. Dengan ujian tersebut dia menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allah yang tinggi tu. Kemuncak dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah aku sakit ni. Kalau tidak aku tak ingat Allah. Alhamdulillah aku yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai bersyukur. Sebab itu kalau kita sakit tuan-tuan, macam mana nak timbulkan perasaan kita supaya kita dalam ujian dalam Ramadan ke apa ke, kita kena bandingkan orang yang di bawah kita. Kalau kita naik kereta kancil, kita banding, ataupun kita naik motor kan, kita bandingkan orang sebelah tu, alah kereta kesian kancil je. Kita naik kancil, tengok dekat berhenti dekat lampu isyarat, tengok sebelah tu motor dia kena hujan, kesian. Aku dapat betul juga, tak kena hujan, tak basah. Orang yang naik motor tu pun bandingkan orang di bawah dia, tengok dekat parking tu, tengok ada basikal sebelah tu, tengah-tengah tu basikal, kesian pakcik tu naik basikal sampai ke masjid. Orang yang basikal pun bersyukur, dia bandingkan orang yang di bawah dia, tengok orang bawah dia. Allahumma alhamdulillah aku dapat basikal. Orang tu jalan kaki melintas dekat lampu isyarat merah tu, orang melintas depan kita. Allah dengan makcik berjalan dengan slow, perlahan. Allah ada juga aku, alhamdulillah ada basikal. Orang jalan kaki pun bandingkan orang di bawah dia, tengok alhamdulillah aku ada kaki, tengok sebelah tu kat belakang aku tu orang apa tengah sorong apa ni, tengah berada di atas kursi roda, kaki kena potong, kecil manis. Orang kecil manis pun membandingkan kena potong kaki pun banding ke orang di bawah dia. Alhamdulillah aku sebelah tiap kaki sebelah aku tu dua kaki kena potong. Tengok orang sebelah dua belah tu terpotong juga, bandingkan orang sebelah belah. Alhamdulillah aku ni ada je dua kaki, ada orang ziarah aku boleh cakap-cakap dekat orang sebelah tu, tengok Allah, koma je, tak notah si koma, bila nak notah kan. Tengok, begitu juga, begitulah keadaan. Kalau kita dalam musibah, kita nak tandakan sampai ke martabat yang paling tinggi tuan-tuan, kita perlu ada sifat, iaitu sifat bandingkan orang yang di bawah kita. Tuan-tuan dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit berkaitan dengan moga-moga kita sama-sama lah
proses pentabihan Ramadan ini, iaitu kita jadilah keluar dalam Ramadan, Allah anugerahkan, kita mohon pada Allah, Allah anugerahkan kepada kita, iaitu anugerah ketakwaan dan juga syurga. Iaitu kita dalam suasana keadaan meninggalkan Ramadan, kita menjadi hamba Allah yang bersabar dan bersungguh-sungguh. Terus bukan sekadar berdoa saja tuan-tuan, tetapi kita bersungguh-sungguh hendakkan syurga itu tunjukkan pada Allah yang kita ni benar-benar hendakkan syurga dengan cara apa? Dengan kita memperbanyakkan ibadah dan kita memburu baki-baki yang kita akan temui di akhir Ramadan ini. Moga-moga kita menjadi hamba Allah yang dianugerahkan oleh Allah, orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang mendapat anugerah pengampunan dosa. Aku liqauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Ustaz Jalil? Masya Allah. Rasa macam sekejap sangat Ustaz. Allah Akbar. Allah Akbar, jazakallah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad kerana banyak benda yang Ustaz berkongsikan dengan kita lah. Antara yang telah saya tulis, 4 tulis lah, yang mungkin ada lagi sahabat-sahabat yang salin Jadi kita mengharapkan Ramadan kali ini dan juga Ramadan sebelum ini, Allah menjanjikan piala taqwa tu, jadi kita dapat piala taqwa tu. Dan antara lagi rebutlah antara kehebatan, keistimewaan yang terdapat bulan Ramadan Kerana inilah antara benda yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak diberikan pada umat-umat yang lain, Ustaz Cuma apa yang special lagi ialah di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala mengambil membuka ruang seluas-luasnya untuk sama-sama kita meminta keampunan kepada Allah, pintu maghfirah Dan yang paling penting, natijah yang kita harapkan ialah nilaian iman dan takwa tu. Tadi Ustaz Muhammad dia tarik dah nyanyi apa semua kan. Jadi benda tu yang kita harapkan, natijahnya adalah keimanan. Walaupun seorang ayah Ustaz, tapi belum tentu lagi anaknya mewarisi keimanan tu sebab itu ada satu lagu kumpulan Raihan. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Habis macam itulah sahabat. Oh, ini yang kalah ni. Maksudnya iman ni, dan ceritanya dia tak boleh mewarisi lah walaupun di sini ustazah, di sana ustaz tetapi dia bukan jeli warisi, tetapi kita sendirilah yang cuba untuk mengilap diri kita, mudah-mudahan dengan platform Ramadan ini dapat menjadikan kita menjadi salah seorang daripada manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi sekali lagi pihak Sekolah Agama Negara Awam mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi bersama dengan kami pada kali ini seorang yang cukup hebat dan berpengalaman luas dalam bidang dakwah ni Masya-Allah, tabarakallah. Mujurlah Ustaz, tak mesti kalau tidak 2 orang berceramah kan. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Ustaz, dan terima kasih juga kepada para sahabat-sahabat, yang sehingga ke akhir selama daripada berapa 46 tadi tersingkir masuk akhirnya tinggal 44 orang. Jadi tahniah kepada semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan kita kongsikan pada pagi ini menjadikan sebagai motivasi dan inspirasi untuk kita meniti di kehidupan kita di bulan Ramadan yang berbaki lebih kurang berapa hari lagi Ustaz Yusri Ustaz Yusri? Ustaz Najah? Itu soalan kuis ke Ustaz Jalil tu? Soalan kuis Oh, okey. Ustaz, untuk makluman, Ustaz Aidi ada bagi kita buat soalan kuis Ustaz Ada hadiah Ustaz? InsyaAllah, tapi nak buat apa ni? Lepas ni kot dalam WhatsApp ke kita buat soalan-soalannya, nanti jadi hadiah masa hari Jumaat minggu depan lah kita bagi masa majlis penutup Ramadan tu. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Kelainan yang adakan pada tahun ini ialah apa yang Ustaz Muhammad tadi cerita tadi, ada soalan-soalan dan pastikan hadiah yang begitu menarik yang kami sediakan untuk anda semua.
Tapi kecuali InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Ya, Ustaz, jadi soalan tu nanti saya akan bincang dengan Ustaz Aidil ataupun Ustaz Muhammad lah, macam mana kita nak bagi soalan, dan mungkin sahabat-sahabat, asatizah boleh isi form dan sebagainya, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada semua. Selamat menjalani Ramadan, dan untuk akhirnya tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Muhammad. Terima kasih Ustaz Muhammad. Sama-sama. Ya, dia pergi gosok baju dah. Tanya. Kantoi gosok baju pula. Dah habis dah bapak dah sebulan, tinggal dia ada cakap. Dia Yalah. gosok baju. Imam. Penutup. Okey Ustaz. Terima kasih semua yang hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan mendapat melaksanakan sebelum Ramadan terakhir ini dengan baik dan cemerlang. Boleh tekan link di dalam grup dan juga di dalam ni untuk sijil penyertaan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi